Masalah dia kata orang kafir musyrikin yang mati di perang Badar itu 70 dan yang ditawan juga 70. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, cerita perang Badar, semua orang familiar dengan perkataan Badar ni, semua orang familiar. Saya dulu belajar College Islam Kelang. Di College Islam ada satu badan, dia panggil Badar. Badar short form kepada Badan Dakwah dan Rohani College Islam Kelang, Badar. Asal daripada nama apa? Nama Perang Badar. Pasal apa perang tu dipanggil Perang Badar? Kerana di lokasi berlaku perang itu ada satu telaga. Tuan-tuan orang Arab, telaga ni satu benda yang sangat berharga sebab dia duduk negeri tak ada air. Bila ada telaga, bila ada wadi, kawasan yang ada air, itu satu kurnia Allah kepada mereka. Sama macam kita daripada Madinah, kita nak main ke Mekah, nak buat umrah kan, nak buat haji ke apa ke semua, kita akan singgah di satu tempat nama Bir Ali ataupun Abyar Ali. Bir tu daripada perkataan bi'run. Bi'run makna dia telaga. Abyar plural dia, telaga-telaga. Orang Arab, telaga ni important dalam hidup mereka. So yang kata perang Badar ini, ada satu orang nama dia Badar. Dia korek telaga di situ. Dinamakan tempat itu Badar. Berlaku perang di situ, dinama Perang Badar. That's it. Itu asal cerita dia. Berlaku hari Jumaat. Perang Badar ni adalah perang pertama yang terpaksa dilalui oleh umat Islam. Padahal Islam masih lagi sikit, minority pada masa itu. Dia berlaku pada hari Jumaat 17 Ramadan tahun 2 Hijrah. Nabi baru 2 tahun, tahun yang kedua masuk ke Madinah. Jadi perang ni. Jadi pula 17 Ramadan, tengah puasa. Bila difardukan puasa ke atas umat Islam bila? Bulan Syaban tahun 2 Hijrah. Maknanya Syaban Ramadan. Bulan Syaban difardukan puasa, bulan Ramadan sudah jadi perang. Perang dalam bulan puasa. Sudahlah perang itu perang pertama, berlaku pula dalam bulan puasa. Umat Islam pula sikit, minority pada masa itu. Dahsyat, getir yang terpaksa dilalui oleh Nabi dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Perang Badar di antara perang yang Allah sebut dalam Quran. Bukan semua perang yang jadi Allah sebut dalam Quran, tapi Badar di antaranya, Hunain di antaranya. Ada beberapa perang sahaja yang Allah sebut dalam Quran. Dalam surah Ali Imran ayat 1, 2, 3. Tuhan kata walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adhillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Allah sebut dalam ayat tu, dan sesungguhnya Allah sudah tolong kamu ketika perang Badar. Perang Badar ni Allah masuk campur, Allah tolong Nabi dan para sahabat Nabi dalam perang Badar. Siapa kata? Allah sebut benda ni dalam Quran. Kata Allah tolong Nabi dan para sahabat Nabi. Wa antum adhillah. Pasal hampa pada masa tu dalam keadaan lemah, dalam keadaan hina. Pasal apa kata para sahabat pada masa tu lemah? Pasal apa? Pasal bilangan tentera Islam 313 orang. Ada riwayat kata 310. Daripada 313 orang itu, 82 muhajirin dan 231 sahabat Ansar, orang Madinah. Mereka ni lawan dengan musuh seramai 1000 orang. Musuh dah ada 1000 orang. 300 orang nak lawan 1000 orang dengan segala kekurangan yang ada. Azan lah. Dah. 1000 orang lawan dengan 300 orang. Macam mana? 300 pula, 300 yang serba kekurangan. Kuda ada 2 ekor aja dalam perang Badar. Tentera Islam ada kuda 2 ekor. Dan mempunyai unta 70 ekor untuk carry segala barang keperluan dan di samping naik dan sebagainya. Hak lain jalan kaki. Nak pergi lawan dengan 1000 orang yang kelengkapan dia Allahu Akbar, Tuhan saja yang mengetahui.
Ini perang Badar. Dan akhirnya dalam Sahih Al-Bukhari kata, Quraisy mati 70 orang, kena tawan 70 orang. 70 orang yang mati itu, tangan Sayyidina Ali bin Abi Talib saja 18 orang. Dia saja bunuh 18 orang. Ni yang kata Ali bin Abi Talib ni. Tangan dia saja 18 orang mati. Di pihak Islam 14 orang yang mati syahid. Tuan-tuan, ini sejarah yang kita kena tahu. Sampai hari ini perang Badar ni selain dia dipanggil Ghazwatu Badrin, perang Badar, dia juga dipanggil sebagai Badar Al-Kubra dipanggil. Perang Badar yang besar. Besar ujian kepada Nabi dan kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada orang dia jenis otak dia jenis suka fikir macam-macam. Kan? Macam baru ni saya kuliah di Taman Brown. Satu orang mai tanya lepas habis kuliah. Ustaz, saya kena duduk terfikir. Dia kata apa dia? Apa siapa? Dia kata syurga neraka ni ada tak lagi? Dia fikir benda aku tu kan. Oh, saya kata ada dah. Mana kita tahu kata ada? Ada orang dari jenis macam ni kan. Bagi kita dah duduk baca tu, kita tak kisahlah benda tu. Tapi ada orang dia nak kata dia ni kritis ke ataupun dia apa tak tahu. Dia kata surga neraka ni bertitik saya ada lagi bertitik. Saya kata ada lah. Apa bukti? Kata ada. Kita duk baca surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil. Burung ababil ni dia bawa batu-batu dari neraka sijil. Kalau neraka tak ada, mana burung ni nak ambil batu tu main duk lempar? Neraka ada lah. Oh betul tak no? Betul. Saya pula duk balik 2 hari tak ada orang duk fikir benda macam ni kan. Syurga dia syurga pula lah kan. Dia macam tu. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita ada benda kita disuruh fikir, kita fikir tu. Hak benda kita tak disuruh fikir, tak fikir. Sayang tenaga kita ni, kita guna untuk benda yang bermanfaat. Jangan duk fikir benda yang pelik-pelik ni. Baik. Ada satu sahabat Nabi nama Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam. Satu hari mai satu orang suruh tanya kepada Zaid bin Arqam ni. Dia kata, kam ghazan Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghazwah? Qal 19. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Satu orang sudah tanya Zaid bin Arqam. Dia kata Nabi ni masa hidup dia, Nabi perang berapa kali? Dia nak tahu. Nama dia ni Abu Ishaq. Dia ni daripada kalangan tabi'in. Dia tak ada jumpa Nabi, so dia jumpa dengan sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni siapa? Zaid bin Arqam. So dia tanya Zaid bin Arqam. Dia kata Nabi dulu dengar cerita kata dulu ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq, ada perang Hunain, macam-macam perang. Tak, Nabi itu sendiri dia berapa kali dia pergi perang? Tanya. Zaid kata apa? Zaid bin Arqam kata 19. Nabi SAW sendiri dia ada dalam 19 kali peperangan. Tuan-tuan, yang kata Nabi ni, yang kata pemimpin ni, dia turun dalam perang. Dia bukan remote control bagi arahan orang pi atok sana atok sini buat jadual orang pi. No, Nabi 19 kali dia ada dalam medan perang. Nabi biasa patah gigi geraham dalam perang. Nabi biasa cedera luka sana sini dalam peperangan. Ada sahabat tanya, dia kata Nabi ini sendiri dia pergi perang ke tak? Kalau dia pergi berapa kali? Dengar 19 kali, masya-Allah. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada sebuah hadis Nabi riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Dia kata apa? Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata ishtadda ghadabullah
ala rajulin yaqtuluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah. Maksud dia apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, jaga-jaga hampa ni. Hampa jangan jadi orang yang menyebabkan Nabi murka. Kalau hampa jadi orang yang menyebabkan Nabi murka, yang akhirnya Nabi membunuh hampa dalam peperangan, maka besarlah murka Allah ke atas orang itu. Nabi bagi warning. Nabi SAW kata, hampa jangan ada di kalangan hampa ni buat satu benda yang bagi Nabi jadi marah. Jangan. Oh tuan-tuan, kalau Nabi adalah ni ke, Allahu Akbar, dengan kelaku kelaya orang Islam hari ini, mempertikaikan Islam ni, Allahu Akbar. Nabi kata, jangan sampai hampa buat benda yang aku boleh murka. Pasal apa? Allah murka hampa, tak ada ubat kalau Allah murka kepada hampa. Ulama cari tangan Nabi SAW, berapa orang kena bunuh di tangan Nabi SAW. Kalau Sayyidina Ali bin Abi Talib, kita kata dalam perang Badar sahaja tangan Ali berapa orang tadi? 18 orang. Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW, selama 19 kali turun perang tu, berapa orang yang terkorban di tangan Nabi? Orang cari, ulama cari hadis-hadis riwayat yang ada, nak cari jawapan kepada persoalan ini. Imam Abdul Razak As-San'ani di dalam kitab dia Al-Musannaf, dia tulis, dia kata, wa amma Ubay bin Khalaf faqala wallahi la aqtulanna Muhammadan. Ini catatan cerita satu orang yang bernama Ubay bin Khalaf. Dia kafir musyrikin Mekah. Dia punya meluat dekat Nabi Muhammad ni, dia punya melugai dengan Nabi Muhammad ni, dia tak boleh dengar nama Nabi Muhammad ni, sampai dia kata di depan semua orang Quraisy ni, dia kata, wallahi la aqtulanna Muhammadan. Demi Allah, dia kata, aku sumpah depan hampa semua, aku akan bunuh Muhammad satu hari. Masya Allah. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita dia cakap ni sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang dengar dia cakap, cari bulu rumah dengar. Dia pergi habaq dekat Nabi. Dia berkata, ya Rasulullah, Ubay bin Khalaf dia sumpah wallahi, kafir pun sumpah wallahi juga. Wallahi, dia kata, aku akan bunuh Muhammad, dia kata. Beritahu kat Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, bal ana aqtuluhu insya-Allah. Nabi jawab macam tu ya. Nabi kata, no, aku yang akan bunuh dia. Sudah. Dia sumpah depan orang, dia nak bunuh. Satu hari Muhammad ni mati tangan aku. Bila sampai berita ni dekat Nabi, Nabi kata, no, aku yang akan bunuh dia. Cakap Nabi tu patah balik dekat dia pula. Dia ada tuan-tuan dalam masyarakat ni, dia dulu-dulu dia. Dia dengar dia pergi abang, dia dengar dia abang tu ni, dia pergi terantuk ni, teronok. Dan dia pergi habaq balik dekat Ubay bin Khalaf ni. Fantalaqa ar-rajul mimman sami'a dhalika minan nabi sallallahu alaihi wasallam ila Ubay bin Khalaf. Ada seorang hak dengar Nabi kata ni pula, lari pergi ke Ubay bin Khalaf, habaq dekat Ubay. Dia kata, Ubay, hang kata nak bunuh Nabi, hang tahu Nabi jawab apa? Nabi kata, no, Nabi yang akan bunuh hang. Oh, dia kata. Faqila innahu lamma qila li Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma qulta qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bal ana aqtuluhu insyaallah. Bila habaq, Nabi kata, no, insyaallah aku yang yang akan bunuh Ubay bin Khalaf. Dia pergi habaq dekat Ubay ni. Fa afza'ahu dhalik, dia dengar keloncat dia ni, pucat lesi, jadi takut dia. Tadi masa cakap tak beringat, benda ni patah balik mai kat dia, sudah jadi takut, sudah terkejut dia dan jadi cukup takut. Waqala, dan dia kata, unshiduka billah
As-sami'tahu yaqul zalik. Ni dia kata hang yang main habaq kat dia kata Nabi kata lagu tu. Ni hang sumpah dengan nama Allah kata Muhammad kata lagu tu sungguh. Dia takut. Hang sumpah dengan nama Allah kata Muhammad kata dia nak bunuh aku. Hang sumpah. Qala na'am. Kau tu kata na'am. Wallahi Nabi Muhammad kata tadi. Sudah. Fa waqa'at fi nafsi. Benda tu betul-betul sudah menjadi satu masalah dalam hati dia. Dia sudah jadi takut. Li'annahum lam yasma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qawlan illa kana haqqan. Pasal apa? Di kalangan Arab Quraisy ni tahu sangat dah. Nabi Muhammad ni dia bukan jenis sembang sana sini. Dia tak jenis tu. Muhammad ni dia bercakap benda tu betul. Kalau Muhammad kata bukan dia bunuh aku akan bunuh dia. Dia kata benda ni akan jadi sungguh. Maka Ubay bin Khalaf ni duduk dalam keadaan takut. Ringkah di dalam kitab Musannaf ni dia kata apa? Sehingga berlaku perang Uhud. Bila berlaku perang Uhud, dia kata kharaja Ubay bin Khalaf ma'al musyrikin. Dia duduk dalam kumpulan kafir musyrikin, keluar pergi nak lawan Nabi dalam perang Uhud. Faja'ala yaltamisu ghafalatan Nabi sallallahu alaihi wasallam liyahmila alaih. Dia masuk dalam perang Uhud tu dia tak peduli lain. Dia duk attack Nabi ya. Pasal apa? Pasal dia tak mau hak Nabi kata tu, Nabi nak bunuh dia tu, dia tak mau benda tu jadi. Lebih baik dia bunuh Nabi dulu. Dia kira lagu tu. Fayahulu rajul minal muslimin bainahu wa bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam duk perang ni, Nabi dengan Ubay bin Khalaf dah duk nampak, tapi ada orang lain kat tengah. Falamma ra'a dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi khallu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pada duk perang nampak Ubay bin Khalaf. Sahabat-sahabat mai duk nak defend di depan Nabi. Nabi kata khallu anhu. Nabi kata hampa pi tepi. Aku nak berhadap dengan dia. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ni, oh tuan-tuan, dia cukup gentleman. Dia bukan kaki lari punya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, sebelum ni hampa mai habaq kata Ubay bin Khalaf bersumpah nak bunuh aku, dan dia habaq balik, no, aku yang akan bunuh dia. Tiba-tiba jadi perang Uhud, dah nampak dah ada orang lain duk mai duk nak jadi penghalang, nak jadi pendinding Nabi. Nabi kata khallu anhu, hampa pergi tepi, aku nak berhadap dengan dia. Nabi kata fa akhadha al-harba fajazalahu biha aw yaqul ramahu biha. Dia kata Nabi ambil satu benda tajam, Nabi tombak dia, kena di antara baju besi dengan ni perisai muka ni sikit tu, kena tang tu sikit dia. Nabi tombak dia, kena tang tu sikit dia. Dalam cerita yang panjang di bawah tu dia kata darah pun tak nampak. Kena tu bukan kena tercacak, kena senerih saja, darah pun tak nampak. Dia meraung ni, dalam ni dia kata apa? Faja'ala yakhur kama yakhuru thawr. Ni yang kata Ubay bin Khalaf yang tadi wallahi aku nak bunuh Muhammad ni. Nabi tombak dia, kena calak sikit dia. Dia meraung, dalam ni dia kata apa? Kama yakhuru thawr. Bunyi macam lembu kena sembelih. Kena sikit dia, dia jadi lembu tu. Dia takut dengan apa yang jadi kat dia. Kawan-kawan dia pakai mai ihtamaluhu wa huwa yakhur. Depa mai usung dia nak bawa pergi ke tepi. Dia duk riau. Depa pergi tepi, depa buka tengok dah. Depa kata wallahi ma bika illa khadshun. Depa kata Ubay, calak sikit aja hang kejau macam apa? Tuan-tuan punya koman betul. Depa kata wallahi, depa demi Allah, ma bik illa khadshun. Apa ni, tak ada apa pun, calak sikit aja, kejau macam. Dia jawab apa tuan-tuan? Dia kata wallahi law lam yusibni illa biriqih laqatalani. Dia kata demi Allah, dia kata aku habaq kat hamba, bukan kata kena calak sikit, kalau dia ludah aku aku mati. Dia kata dia tuan-tuan, hebat tak Nabi ni?
Last month kita baca hebat siapa? Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hebat Sayyidina Umar ni. Sampai sahabat ni nak mai jumpa dia duduk bertagak. Ingat lagi kuliah bulan lepas? Nak mai jumpa Sayyidina Umar nak tanya pasal satu ayat Quran. Duduk bertagak, duduk teragak-agak nak jumpa ni. Gerun ke Sayyidina Umar ni, haibah yang ada kat dia, wibawa yang ada dekat dia. Kalau Umar macam tu, Nabi SAW lebih lagi. Nabi cakap, kata insya-Allah aku akan bunuh dia. Dia ni dah jadi takut. Kena bercalak sikit, dia qiyam macam lembu kena sembelih. Kawan-kawan dia kata hang merepet, calak sikit aja hang punya qiyam. Dia kata hampa tak tahu, dia kata Muhammad dah kata dia nak bunuh aku. Bukan kata kena tombak calak sikit. Kalau dia ludah aku mati. Pasal dia dah kata dah benda tu. Dia kata macam tu. Kata rawi hadis, dia kata apa? Fama labitha illa yawman aw nahwa dhalik hatta mata ila an-nar. Sehari lepas tu mati dia. Dan mati dia mati kafir di neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dengan Islam, dengan cerita Islam ni jangan main-main. Itu sebab Nabi tak boleh dengan orang-orang hak jenis duk menentang Islam ni. Nabi tak boleh tuan-tuan. Bulan lepas tuan-tuan kita baca satu hadis cerita apa? Cerita Sayyidina Ali nak pergi minang anak Abu Jahal. Bila tahu dekat Nabi, Nabi kata apa? Nabi kata no. Sama dah hang ceraikan anak aku Fatimah, ataupun hang jangan menikah dengan anak Abu Jahal. Tuan-tuan confused tak Abu Lahab dengan Abu Jahal ni? Kah ada di kalangan kita ingat Abu Lahab tu Abu Jahal lah? No. Abu Lahab orang lain. Abu Lahab ni pak penakan Nabi. Abu Lahab ni yang dalam Quran kata tabbat yada Abi Lahabin watab ni. Abu Lahab ni Allah sebut dalam Quran ni, jahat dia ni. Allah sebut nama dia dalam Quran, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dia buat kerja apa pun tak akan membawa laba, tak akan bawa untung kepada dia. Allah marah dia sampai Allah kata lagu tu kat dia. Dia ni tak dia parah dia ni, Abu Lahab. Dia ni siapa? Dia ni pak penakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, lahab tu makna apa? Lahab. Bukan makan lahab. Lahab ni makna dia glowing. Glowing ni maksud dia apa? Kalau muka ni nampak glowing, nampak berseri-seri. Dia ni nama betul dia bukan Abu Lahab, nama betul dia Abdul Uzza. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, keturunan Nabi. Abdul Uzza ni nama Tok Kong. Dia Abdul Uzza, hamba Tok Kong. Dahsyatlah dia ni. Nak boleh pakai nama tu bukan calon-calon orang. Okey. Dia ni pak penakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak dia yang bagi gelak dekat dia Abu Lahab. Pak dia Abdul Muttalib yang gelak kepada dia ni sebagai Abu Lahab. Lahab ni makna dia nampak muka berseri, glowing. Pasal apa? Bila baca cerita pasal dia ni orang kulit putih, fair skin. Orang fair skin, orang kulit putih, nampak muka dia ni cerah macam orang baik, macam orang bagus, macam orang bagus. Abu Lahab ni. Tapi jahat, sehingga kan Allah sebut nama dia sebagai orang jahat di dalam Al-Quran. Itu Abu Lahab. Abu Jahal ni yang Sayyidina Ali pergi jadi berkenan ke anak dia ni. Abu Jahal ni siapa? Abu Jahal ni nama dia Amru bin Hisham. Dia ni Amru bin Hisham bin Mughirah. Dia ni orang Quraisy. Dia ni nama dia mula-mula orang gelak dia dengan nama Abul Hakam. Nama dia Amru bin Hisham, tapi orang gelak dekat dia Abul Hakam. Maksud dia apa? Bapa kebijaksanaan. Cerdik yang kata Abu Jahal ni cerdik. Bapa kebijaksanaan. Abul Hakam orang panggil kat dia. Pasal dia cerdik, dia pintar, dia tentu pernah dengar perkataan cunning. Bahasa Inggeris, cunning. C-U-N-N-I-N-G, cunning. Cunning ni apa tuan-tuan? Kira semua ada. Cerdik ada, putak belik pun pandai. Cunning ni kira kalau dalam bahasa kita kot ni kira sintang. Sintang. Kan? Tapi abang orang tahu saya hari tu dia ni main pinjam. Allah dia kata, Ustaz bagi berapa kat dia? Bagi 2,000. Pi ya, dia kata.
Kita tahu pasal apa? Sintang, Ustaz. Sintang. Sintang ni tak tahu nak terjemah lagu mana. Sintang. Abu Jahal ni sintang. Dia ni. Macam mana yang dia ni daripada Amru bin Hisham, kemudian masyarakat Quraisy panggil dia Abul Hakam, orang yang paling bijaksana, tiba-tiba pergi jadi Abu Jahal, bapa kepada kejahilan. Macam mana? Berpunca daripada dia buat satu onak. Ni yang kata Abu Jahal ni. Start daripada tu Nabi panggil dekat dia Abu Jahal. Apa onak dia buat? Tuan-tuan pernah dengar nama Sumayyah? Siapa Sumayyah? Mak kepada Ammar bin Yasir, isteri kepada Yasir. Sumayyah yang Hijaz buat lagu tu. Sumayyah ni dibunuh oleh Abu Jahal. Macam mana Abu Jahal bunuh Sumayyah ni? Macam mana? Dia ambil tombak, dia rejam kemaluan Sumayyah ni sampai mati. Perbuatan dia ni bila sampai dekat Nabi, Nabi tak boleh terima jahat yang dibuat oleh Abu Jahal ni. Nabi terus kata dekat dia, Nabi kata dia ni Abu Jahal, bapa kepada segala kejahilan, bodoh orang yang pergi bunuh orang perempuan yang beriman ni. Start pada tu sebut nama dia Abu Jahal, tak sebut dah Amru bin Hisham, Abul Hakam, semua tak ada dah. Start pada Nabi sebut tu melekat dekat dia Abu Jahal. Tuan-tuan, saya nanti baca masyarakat Quraisy punya bengang dekat Nabi ni. Bengang tau, bengang. Bengang ni dia lebih daripada marah lagi. Marah boleh tidur lagi, bengang tak boleh tidur. Abu Jahal ni dia bengang dekat Nabi ni, dia bengang. Main mesyuarat di satu tempat nama Darun Nadwah. Di Mekah ni ada satu tempat nama Darun Nadwah. Nadwah ni maksud dia apa, tuan-tuan? Nadwah ni kira seminar ke, muktamar ke, perhimpunan agung ke, tu semua dia panggil Nadwah. Jenis berhimpun ramai meeting ni, itu dia panggil Nadwah. Daripada satu tempat parlimen depa nama Darun Nadwah. Duk bincang ni macam mana kita nak buat dekat Muhammad ni, macam mana nak buat. Dia ni bagi cadangan lagu ni, dia ni bagi cadangan bangkit dia ni, yang kata Abu Jahal ni. Dia kata tak boleh, ni semua hampa punya idea ni semua tak boleh pakai. Ni yang kata Abu Jahal, yang sebelumnya Abul Hakam ni, yang kata sintang ni. Nak pergi upah orang, nak pergi panggil orang daripada Siam, main nak upah RM500, nak upah RM1,000, nak upah RM3,000, suruh pergi tembak, ni semua leceh. Kita ada berapa kabilah dalam Mekah ni. Tiap-tiap satu kabilah yang tak suka Muhammad ni hantar seorang wakil daripada kalangan mereka yang betul-betul orang badan gagah perkasa ni, mai kita pergi kepung rumah dia, sekali kita bunuh dia, biar darah dia meracik kena jubah semua orang, dia kata. Lepas ni dia kata Bani Hashim tidak akan boleh nak perang dengan kita semua sebab kita ramai, dia kata. Pengurusi mesyuarat dengar-dengar, dia kata inna hadza la ra'yun, dia kata. Ni Arab ni. Inna hadza la ra'yun, yang ni lah dia kata idea hak kita mau. Hebat ni kata Abu Jahal ni. Inna hadza la ra'yun, inilah pendapat yang kita mau. Pakai dia punya cadangan, dia pakai tu yang pergi kepung. Akhirnya tak berjaya, mereka semua lena, Nabi keluar daripada rumah dengan selamatnya. Ini Abu Jahal punya cerita ni. Tak apa tuan-tuan, dia mati bila? Dia mati dalam perang Badar. Dia mati dalam perang Badar. Dah kena, dah apa, dah semua, jatuh. Dia ada dalam kalangan orang yang terkorban dalam perang Badar ni. Tapi dia tak mati lagi. Masa tu dia tak mati lagi. Dia ada dalam kalangan orang yang terkorban selepas selesai perang Badar ni. Ibnu Mas'ud, tuan-tuan pernah dengar nama Abdullah bin Mas'ud. Ini nama cukup banyak riwayat hadis. Dia mai cek ni orang-orang yang terkorban ni, cek kali tengok mayat, kali tengok hak mana yang sahabat-sahabat angkat bubur sebelah akan diuruskan secara mati syahid, yang mana hak ni tolak masuk dalam satu lubang kambuh dulu tu ya di Badar ni. Abdullah bin Mas'ud mai round jumpa dia ni, kali tengok Abu Jahal, dia kata tak mati lagi masa tu. Dia kata lihat nyawa tak mati lagi masa tu. Bila Abdullah bin Mas'ud kalih badan dia pun tengok dalam keadaan cedera parah ni, tak boleh nak bangkit duduk apa pun tak boleh dah. Bila kalih dia tengok Abdullah bin Mas'ud, dia tanya apa? Dia tanya siapa menang hari ni? Ya Allah, dia tanya, dia kata siapa menang hari ni? Jawab Abdullah bin Mas'ud,
Dia kata Allah dan Rasulnya yang menang. Jawab kata, ni lampu orang Badar ni, kita duduk baca cerita ni. Allah dan Rasulnya menang. Dia gelak, yang kata Abu Jahal ni. Dia gelak, dia kata apa? Dia kata akhirnya hang berjaya juga naik ke puncak, wahai penggembala kambing. Dia kata dekat Nabi. Oh tuan-tuan, ni apa perkataan nak kata ke orang macam ni? Dalam keadaan tu, dia kata, dia gelak, dia kata, akhirnya berjaya juga, dia kata, penggembala kambing ini menang. Dia kata begitu. Abdullah bin Mas'ud dengar macam tu, dia teteh putih kepala. Dia putih kepala, dia bawa pergi depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan baca dalam buku sejarah Rahiq Al-Makhtum, dia cerita benda ni. Bawa dalam sirah Ibnu Hisham pun cerita yang sama. Abdullah bin Mas'ud bawa kepala pergi tunjuk dekat Nabi, ni dia Abu Jahal selamat. Nabi kata apa? Alhamdulillah, Nabi kata, hang bukan sahaja potong telinga dia, hang potong kepala dia sekali. Rupanya dia pernah cederakan Abdullah bin Mas'ud, telinga Abdullah bin Mas'ud. Dan hari ini hang qisas dia, telinga dia dan sekali dengan kepala dia hang potong. Berakhirnya riwayat hidup satu musuh Allah nombor satu. Bagaimana mungkin menantu Nabi yang juga sepupu Nabi, Sayyidina Ali, tiba-tiba Nabi menikah dengan anak dia? Nabi kata tidak akan berhimpun dalam satu rumah. Anak aku menjadi madu kepada anak musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita baca cerita tu semua, baru kita tahu pasal apa Nabi sallallahu alaihi wasallam tak boleh terima Abu Jahal ini masuk di dalam keluarga dia.